umur berapa yang kita nak suruh anak kita ni tunaikan solat. Biasanya orang kata kita suruh anak kita solat ni umur 7 tahun, ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anak kamu salat ketika dia berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan rotan sekiranya dia belum salat ketika berusia 10 tahun. Fafarriqu bainahum fil madaji', dan asingkan tempat tidur. Maknanya anak-anak tak boleh tidur dengan ibu bapa setelah usia 10 tahun, ataupun anak lelaki dan anak perempuan tak boleh tidur sekali setelah usia 10 tahun. Jadi sebenarnya di sini sebahagian kita ataupun kebanyakan kita lah menganggap bahawasanya umur 7 tahun je ataupun bila anak kita darjah 1, maka di situlah bermulanya perintah untuk solat. Dan bila 10 tahun je anak belum lagi mahu menunaikan solat ketika usia 10 tahun, maka kita pun rotan. Saya ingat masa saya darjah 2, darjah 3 dululah. Itu pada tahun 1991, 1992, darjah 4, 1994 masa tu. Jadi ada ustazah kot tanya, siapa yang ayah dia rotan dia kalau dia tak solat. Maka seorang kawan saya tu pun angkat tangan perempuan. Dia kata ayah dia rotan kalau dia tak solat. Masa tu darjah 4, umur 10 tahun. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, umur berapa yang kita kena suruh anak kita solat dan umur berapa yang kita boleh pukul dia ataupun rotan dia. Baik. Satunya, pendidikan solat ni dia bermula awal lagi. Pendidikan solat ni memanglah berusia umur kecil lagi, 3-4 tahun tu dah mula dah didik anak kita solat. Kita tengok kebanyakan ibu bapa sekarang pun umur 3-4 tahun tu dah ajar dah nak solat. Itu ajar bagi pendedahan, kita bagi dia biasa dengan suasana solat di rumah, ataupun kadang-kadang bawa ke surau, masjid, itu tak ada masalah. Cuma ceritanya muru ni perintah. Jadi perintah tu 7 tahun. Jadi 7 tahun tu bila tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita kata darjah 1 ataupun umur 7 tahun. Sebenarnya saya tengok dah beberapa pandangan ulama'. Majoriti ulama' yang saya temui tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu ayah, menyatakan bukan 7 tahun tetapi 8 tahun. Habis tu tapi hadis Nabi SAW kata 7 tahun. Wahum abna'u sab'a sinin. Itu hadis Nabi ni nak tak nak kita kena tengok syarahan ulama'. Hadis satu hal, tapi apa syarahan dan pandangan ulama' terhadap hadis tersebut, ya, itu penting. Maka bila kita tengok contohnya mengikut satu kumpulan ahli fatwa di Saudi yang namanya Fatwa Al-Lajnatud Daimah, dia kumpulan Al-Lajnatud Daimah. Ketika itu diketuai oleh mufti Saudi yang namanya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Beliau menyatakan 7 tahun yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW ialah setelah sempurna usia 7 tahun, bukannya apabila memasuki 7 tahun. Tak. Sempurna 7 tahun ni maknanya dah umur 7 tahun, 12 bulan, beberapa 29 ataupun 30 hari, dia pun masuk ke dalam usia 8 tahun. Di situlah bermulanya perintah untuk anak kita menunaikan solat. Dan anak-anak dia kena tengok tarikh lahir dia. Bukan darjah 2 tu kita terus dia solat, tak. Kalau dia lahir bulan 11, maka kita kena ambil kira bulan 10 tu lah. Kena ambil kira tahun Qamari kan. Kalau dia lahir bulan 11, dalam bulan 10, bulan 9 tu, darjah 2, barulah diperintahkan untuk anak kita solat. Ya. Kalau anak kita lahir bulan 1, awal dia masuk darjah 2 tu, kita dah suruh dah dia menunaikan solat. Anak ataupun cucu kita, tuan-tuan ya. Tengok tarikh lahir. Sebagaimana lesen kereta, lesen motor pun tengok tarikh lahir, maka dalam bab solat pun kena tengok tarikh lahir. Bukan kita ngomong je, darjah 2 je, kita pun suruh anak kita solat, anak cucu kita solat. Tak. Tengok dulu dia lahir bulan berapa. Dan kena ambil tahun perkiraan tahun Qamari ya. Qamari ni dia lewat 11 hari, berbanding, dia kurang 11 hari dibanding tahun Syamsiah kan, pada setiap tahun. Baik. Ini contoh ulama mazhab Hanafi pula. Iaitu seorang ulama besar, pengarang kitab Raddul Mukhtar
ala Durrul Mukhtar Ibn Abidin Al-Hanafi. Dia sebut pada zahirnya kewajipan itu bermula ba'da istikmali sab', setelah sempurna usia 7 tahun dan 10 tahun. Maknanya apa dia sebut, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok anak panah saya ni. Bi'an yakuna fi awwalis saminah, dengan bermulanya awal usia 8 tahun, wal hadiyata asyar, dan apabila dan bermulanya usia 11 tahun, kama qalu fi muddatil hadanah. Dan inilah yang disebutkan dalam perbahasan tentang penyusuan, tentang hak penjagaan anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, artinya Ibn Abidin Al-Hanafi, yang Ibn Abidin ni ulama besar dalam mazhab Hanafi, menjelaskan kewajipan kita suruh anak kita solat tu bukan bila masuk 7 tahun, tak. Tetapi setelah sempurna 7 tahun, 7 tahun, 12 bulan tu dah sempurna, masuk usia 8 tahun, barulah diperintahkan untuk solat. Begitu juga apabila telah sempurna usia 10 tahun, 12 bulan, beberapa hari itu, barulah masuknya 19 tahun, barulah diperintahkan, barulah dirotan kalau anak kita belum menunaikan salat. Dan pandangan sama disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya. Dia sebut wajib ke atas ibu bapa mengajarkan anak-anak mereka ni taharah, solat dan syariat-syariat ba'da, dia sebut, ya, ba'da. Ba'da sebab sini setelah usia 7 tahun, ya. Maknanya masa 8 tahun lah dia sebut ba'da. Jadi begitu juga dengan Al-Buhuti, sempurna dulu usia 7 tahun, barulah mengajar anak untuk solat, barulah perintah anak solat, ya. Bukannya masuk 7 tahun suruh solat, tak, setelah sempurna. Banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adalah ulama kata bila masuk 7 tahun seperti Al-Hattab Al-Maliki, ulama mazhab Maliki. Tapi maknanya itu minoriti. Majoriti ulama seperti kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ni, Ibn Utsaimin sebut, dan dipukul apabila Ibn Utsaimin sebut iaitu setelah sempurna usia 7 tahun, bukannya baru masuk 7 tahun. Maka fala yu'mari illa idza dakhala saminah, maka tidak boleh disuruh anak kita salat melainkan setelah masuk usia 8 tahun. Dan beliau menambah, dan dipukul apabila berusia 10 tahun, itu artinya setelah sempurna usia 10 tahun. Masuk 11 tahun barulah dirotan anak kalau anak tetap enggan solat, ya. Kalau anak tetap enggan solat. Jadi di sini apa contoh hujah tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Macam orang bincang tentang usia lembu, ya. Usia lembu yang boleh dikorbankan umur berapa? 2 tahun. Jadi 2 tahun tu apa maksudnya? Adakah masuk je usia 2 tahun terus kita boleh sembelih, ataupun setelah sempurna usia 2 tahun masuk 3 tahun? Jadi dalam bab ini ulama menyatakan seperti ulama Hanafi, ulama Hambali, mereka menyatakan setelah sempurna usia 2 tahun dan mula memasuki usia 3 tahun, barulah lembu itu layak untuk disembelih. Kalau lembu tu baru je usia 1 tahun, 12 bulan, berapa puluh hari itu, dan baru je masuk usia tahun kedua, ataupun dia baru umur 2 tahun 3 bulan, ataupun dia baru umur dia 2 tahun 8 bulan, ataupun 2 tahun 10 bulan, dia belum lagi layak untuk dikorbankan. Tapi bila dia dah habis dah 2 tahun, 12 bulan, berapa puluh hari itu, masuk je usia 3 tahun, barulah lembu itu dibenarkan untuk dikorbankan. Cuma dalam kes korban ni kita mana catat kan bila dia lahir, bila dia cukup umur 3 tahun. Maka di sini memerlukan pakar dalam bidang lembu ni, dia boleh tengok kalau di gigi, kepakaran dia tu dia tahulah lembu tu dah cukup 3 tahun ke belum cukup 3 tahun. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amat penting untuk kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Suruhlah anak ataupun cucu solat bila sampai masa. Jangan kita paksa anak kita ni solat, umur 7 tahun dah paksa.
Jangan kita paksa anak kita solat umur 6 tahun pun dah paksa, kerana dikhawatiri, seakam ya tuan-tuan dan puan-puan, dikhawatiri kita nak memaksa buah yang belum masak awal. Buah tu tak masak lagi tapi kita nak proses bagi dia masak awal. Jadi tak sedap lah kan? Begitulah dengan pendidikan ni, kita tak perlulah nak bangga. Anak saya, cucu saya 5 tahun tu dah hafal 10 surah dah. Ataupun cucu saya 5 tahun solat 5 waktu sehari semalam, dah puasa dah setiap hari bulan Ramadan. Tak, benda itu bukan benda yang perlu dibanggakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya kita dah terlalu terpengaruh dengan budaya-budaya tertentu. Kita tengok anak orang lain dah hafal Quran banyak umur 5-6 tahun 10 juzuk. Kita pun nak anak cucu kita pun hafal Quran 10 juzuk. Ya? Kita tengok anak orang lain dah pandai baca buku, umur 3-4 tahun dah pandai baca buku. Kita pun nak anak kita, cucu kita umur 6 tahun dah pandai baca buku. Sebenarnya tak penting benda tu. Kita nak anak orang lain umur 6 tahun dah salat 5 waktu sehari semalam. Kita pun nak anak kita, cucu kita 6 tahun tu dah salat penuh dah. Tak, itu bukan satu benda penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya? Agama ni dia kena tengok masa. Slowly but surely. Kita ikut sunnah Nabi SAW, insya-Allah mereka akan kekal dalam solat dengan keadaan happy. Kalau kita dah paksa mereka solat umur 6 tahun, dah paksa ataupun dah suruh, kita khawatiri bila dia dah besar, dia dah boring dengan solat. Dia solat tapi kerana tu tanggungjawab semata-mata. Dia tak happy pun dengan solat. Tapi kalau kita ajak je, kita didik je, kita tak paksa, dan bila sampai satu masa dia sendiri solat kerana dia happy, insya-Allah sampai bila-bila bertemu dengan Allah, dia akan salat dalam keadaan happy, bukannya kerana terpaksa. Saya ada tengok ulama bahas, ada orang tanya ulama, macam mana ni kalau anak dia kecil lagi dan anak dia ni hari tu penat sangat, bangun subuh lambat, kita nak paksa dia bangun salat subuh juga ke macam mana? Yang darjah 1 ni kan. Ulama kata kalau budak-budak kecil ni, jawapan ulama tersebut, kita cuba ajaklah dia salat. Tapi kalau dia tak bangun tu tak apalah, kalau dia penat sangat. Ya, kalau dia penat sangat, dia tak nak bangun, tak apalah. Tapi nanti bila dia dah bangun, pukul 8 pagi ke, 8 lebih pagi tu dia dah bangun, kita minta untuk dia kerjakan salat. Maknanya tidak ada paksaan ke atas budak-budak kecil. Tapi didikan.